Okey, hari ni kita akan masuk kepada tajuk yang seterusnya, bab yang seterusnya, iaitu bab 5 dalam tingkatan 3, nisbah trigonometri. Okey, sebelum kita masuk kepada dalam-dalam lagi, bila kita cerita tentang nisbah trigonometri, kita kena tahu dia melibatkan satu segitiga bersudut tegak. Yang apa maksud segitiga bersudut tegak? Maksud dia segitiga yang ada sudut 90 darjah. Nah, dia akan ada sudut 90 darjah. Itu segitiga bersudut tegak. Jadi dalam segitiga bersudut tegak dia melibatkan dua perkara. Yang pertama, okey, nisbah trigonometri. Nisbah trigonometri. Dan yang kedua ialah teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Yang tu dia melibatkan dua benda ni. Kalau dalam segitiga bersudut tegak, dia melibatkan dua benda ni. Nisbah trigonometri dengan teorem Pythagoras. Apa beza nisbah trigonometri dengan teorem Pythagoras ni? Okey. Teorem Pythagoras, kita cerita tentang panjang sisi. Panjang sisi A tambah panjang sisi B, kita akan dapat panjang sisi C. Iaitu formula dia A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Yang mana C ni mesti adalah sisi yang terpanjang dalam segitiga bersudut tegak. Teorem Pythagoras kita cerita tentang panjang sisi. Tapi kalau nisbah trigonometri, kita cerita tentang sudut. Sudut X ataupun sudut Y. Itu nisbah trigonometri. Kita cerita tentang sudut. Kalau teorem Pythagoras, kita cerita tentang panjang sisi. Kalau nisbah trigonometri, kita cerita tentang sudut. Sudut dalam segitiga bersudut tegak ni. Jadi, yang tu yang kita akan belajar. Okey. Jadi dalam nisbah trigonometri ada 3 benda. Yang pertama sinus ataupun kita panggil nama pendek dia sin. Itu yang pertama. Dalam nisbah trigonometri dia ada sinus, dia ada cosinus, iaitu nama pendek dia cos. Dan yang ketiga kita ada tangent. Tangent atau nama pendek dia tan. Tangent ataupun tan. So kita ada 3 benda ni. Kita akan guna 3 benda ni. Okey, jadi nak guna macam mana? Kita kena tahu dulu panjang ataupun sisi-sisi yang ada dalam satu segitiga. Okey, contoh. Kalau satu sudut tu kita nak cari sudut ni, sudut X. Sudut X adalah satu sudut tunduk. Sudut yang ke bawah ni, nama dia sudut tunduk. Manakala sudut yang dia mendongak ke atas. Ni, sudut Y. Dia mendongak ke atas, maksud dia sudut dongak. Macam tu. Itu sudut dia. Sudut yang belah atas ni nama dia sudut tunduk. Sebab kita tunduk. Kita nak tengok ke bawah, kita kena tunduk. Sudut Y, sudut dongak. Sebab arah dia ke atas. Ataupun dia menghala ke atas. Kita mendongak. Nak tengok sesuatu benda, kita kena dongak. Jadi nama dia sudut dongak. Okey. Jadi, dalam sin, cos dengan tan ni, kita kena tahu dulu. Ini sisi apa? Ini sisi apa? Dan yang ni sisi apa?
Dan segitiga bila dia bagi satu sudut. Contoh. Okey, sudut dekat sini. Contoh sudut Y. Sudut Y. Jadi dekat sudut Y ni, yang bertentangan dengan dia, sisi yang bertentangan dengan dia, nama dia sisi bertentangan. Sisi bertentangan. Yang bersebelahan dengan dia, sisi yang bersebelahan. Yang ni, bawah ni, nama dia sisi bersebelahan lah. Bersebelahan. Yang ni tak boleh jadi sisi bersebelahan. Sebab dia adalah sisi terpanjang dalam segitiga bersudut tegak. Dia ada satu nama saja. Nama dia ialah hypotenuse. Sisi yang terpanjang ni, nama dia hypotenuse. Dia tak boleh tukar nama lain dah. Dia satu nama tu je. Kalau sudut dia duduk belah atas. Sudut dia kat sini. Sudut X. Jadi, yang sisi yang bertentangan dengan dia, nama dia sisi bertentangan. Yang duduk sebelah. Yang ni tak boleh. Sisi ni, dia tak boleh jadi bersebelahan. Dia tetap. Nama dia hypotenuse. Sisi yang paling panjang dalam satu segitiga bersudut tegak, dia ada satu nama saja. Hypotenuse. Jadi, yang bertentangan dengan yang bersebelahan, sisi bersebelahan, dia kena tengok kepada kat mana sudut tu duduk. Kalau sudut tu duduk dekat sini, dekat nilai X ataupun dekat sudut X. Yang bertentangan dengan sudut X, nama dia sisi bertentangan. Yang bersebelahan dengan sudut X, nama dia sisi bersebelahan. Kena tahu benda tu sebab dia ada kaitan dengan atas ni, sin, cos, tan. Dia ada benda. Kenapa nak kena tahu sisi bertentangan dengan sisi bersebelahan? Kita nak guna sin, cos, tan nanti kena tahu dulu kedudukan sisi dan sudut dia. Macam tu. Okey. Seterusnya. Kita tengok kepada macam mana kita nak tentukan. Okey. Kita tengok dekat uji minda 5.1a. Soalan 1. Dia bagi 4 segitiga. Dia suruh kita tentukan dekat mana sisi yang mewakili dalam gambar rajah ni ikut kepada sudut yang dia bagi. Okay, nak baca sudut dia. Kita kena tengok. Macam mana nak baca sudut? Okay. Dekat segitiga PQR, dia bagi sudut QPR. Maksud dia, QPR. Sudut dia dekat sini. Okey, itu sudut QPR. Ni baru sudut QPR. Ni. Itu sudut QPR. PRQ, sudut PRQ. PRQ. Sudut dia yang ni. Nanti kita tengok. Okey. Dalam segitiga PQR yang ada sudut QPR, tentukan kat mana sisi hipotenus dia? P ke R. Sisi PR. Kita akan tulis macam tu. Sisi PR. Itu hipotenus. Untuk segitiga PQR. Okey. Sisi bertentangan dalam segitiga PQR yang kita merujuk kepada sudut QPR tu. Sisi bertentangan dengan sudut QPR.
Sisi Juga QR. Sisi QR. Jadi yang bersebelahan dengan dia, sisi apa? PQ. PQ. Okey. Kemudian kita tengok pula yang kedua. Dia tengok kepada sudut PRQ. Sudut PRQ yang mana? Tengok PRQ. Kita boleh tengok yang tengah-tengah ni, tengah-tengah susunan huruf sudut ni, itu adalah sudut dia. Mana tempat sudut, kita tengok dekat huruf tengah pada label sudut. Kalau sudut PRQ, huruf tengah dia R. Maksud dia sudut tu duduk dekat bucu R. Macam tu. Okey, ini adalah sudut yang kedua. Jadi hipotenus daripada sudut yang kedua, sudut PRQ, kat mana hipotenus dia? PR. Sisi PR. Okey, sama. Sebab sisi hipotenus dia tak boleh berubah. Kemudian, sisi bertentangan dengan sudut PRQ. PQ. Ya, sisi PQ. Yang bersebelahan dengan sisi dengan sudut PRQ, QR. Sisi QR. Macam itulah. Macam itulah nanti antum cuba buatlah sendiri yang lain-lain. Cuba tengok kat mana sisi hipotenus, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan dia. Jadi antum fahamlah macam mana kita nak tengok suatu sisi tu melalui sudut yang dia bagi. Macam tu. Walaupun segitiga tu terbalik kurang ke, janji antum boleh nampak kat mana. Okey, seterusnya kita tengok kepada formula. Kita nak tahu, kita dah tahu dah kat mana sisi bertentangan, dekat mana sisi bersebelahan. Jadi kita kena tengok apa formula yang kita akan guna. Dia ada 3. Sin, cos dengan tan. Jadi nak tengok formula sin, cos dengan tan ni. Okay, bila kita belajar tentang nisbah, dia per. Contoh, sin ataupun sinus. Apa per apa? Sin sama dengan panjang sisi bertentangan. Yang bertentang, sisi bertentang per dengan hipotenus. Itu maksud dia dalam segitiga bersudut tegak. Contoh, kita nak cari sudut nilai sudut ataupun kita nak cari dia punya nisbah. Jadi kita tengok kalau kata satu segitiga, contoh segitiga ABC lah contoh, dan dia bagi satu sudut X. Okey, cari nilai sudut X. Kita nak buat macam mana? Kena tentukan dulu nisbah dia. Okey, contoh kita nak cari sinus, sin X. Sin X, contoh, sin X. Jadi sin kepada sudut X ni kita kena guna apa? Sisi apa? Sisi bertentangan dengan hipotenus. Yang bertentang per dengan hipotenus. Jadi kita tengok daripada sudut X ni, yang mana yang bertentang, yang mana yang hipotenus. Okey. Jadi kita boleh tahulah sin X sama dengan apa per apa. Yang bertentang dengan sudut X ialah sisi A per dengan hipotenus dia C. Macam tu. Yang bertentang per dengan hipotenus. Yang ni. Sisi C ni ialah hipotenus. Dia tak boleh berubah. Okay, itu sinus. Kemudian cosinus ataupun cos. Cosinus. Sama dengan ataupun cos. Nama pendek dia cos. Cosinus. Tadi sinus bertentangan per dengan hipotenus. Kalau cosinus ataupun cos, dia bersebelahan. Bersebelahan per dengan hipotenus. Macam tu. Jadi, kalau dekat segitiga yang sama juga, segitiga yang ada sudut X ni. Kita nak buat macam mana? Yang mana sisi bersebelahan,
Yang mana sisi hipotenus. Jadi cos untuk sisi sudut X. Maksud dia cos X. Cos X sama dengan bersebelahan per hipotenus. Mana sisi bersebelahan? Sisi B. B. Ya, sisi B. Hipotenus C. C. Macam tu. Jadi kita kena ingatlah benda ni. Bertentang, kalau sinus ataupun sin bertentang per hipotenus. Cosinus, cos bersebelahan per hipotenus. Okey, macam tu. Okey. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Tangent ataupun tan. Nama pendek dia tan. Nama panjang dia tangent. Kalau tangent, dia bertentang sisi bertentangan per dengan sisi bersebelahan. Jadi, dalam satu segitiga. Segitiga X, segitiga ni. Segitiga ni juga. Segitiga yang atas ni. Jadi apa yang bertentang, mana sisi bertentang, mana sisi bersebelahan dia. Jadi kita boleh tulis tan X. Tan X sama dengan sisi apa? Bertentang per dengan bersebelahan. Sisi A per B. A per B. Macam tu. Sisi bertentang per dengan sisi bersebelahan dia. A per B. Mudah sahaja. Okey, seterusnya kita masuk kepada nak tentukan nilai. Nak tentukan nilai sin, cos dengan tan dalam satu sudut tirus ataupun sudut tirus dah, sebab sudut dia tak akan lebih daripada 90 darjah. Nama dia sudut tirus. Okey. Jadi dia bagi satu segitiga yang ada panjang sisi. Dia suruh cari nilai sin, cos dengan tan. Nilai sin, cos dengan tan. Maksud dia contoh dalam satu segitiga ni. Segitiga bersudut tegak ni sudut X. Okey, dekat sini dia bagi panjang 3. Dia bagi panjang 5 contoh. Okey, jadi dia suruh cari tentukan nilai sin X pada segitiga ni. Okey, jadi sin X maksud dia sin kita tahu bertentangan per hipotenus. Sin tentang per hipotenus. Kena ingat benda tu. Tak ingat, tak boleh buat. Tak jadi, tak jalan kerja dia. Okey, jadi bila kita ingat tan sin bertentangan per hipotenus. So kita tengok mana sisi bertentangan dia. Iaitu 3. Si 3 per 5. Okay, jadi sin X sama dengan 3 per 5. Macam tu. Kalau dia minta sin. Kalau dia minta nilai sin. Sin X sama dengan 3 per 5. Okey, kalau dia minta panjang. Contoh. Dia bagi segitiga PQR. Hitung panjang PR. Katakan. Jadi bila dia suruh cari panjang PR. Kalau dia suruh cari panjang PR. Contoh. Macam mana nak cari panjang PR? Okey, ini 3 cm, ini 5 cm. Okay, jadi nak cari panjang PR, bila cerita tentang panjang sisi, apa yang melibatkan panjang sisi? Kita kena guna teorem Pythagoras. Apa formula teorem Pythagoras? A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Bila dia minta panjang, kita kena guna teorem Pythagoras. Macam tu. Okey, jadi nak cari panjang PR. So kita tengoklah. Okey, ini nilai A dan nilai B kita boleh letak sama ada panjang dia yang bertentangan A atau B dekat sini. Hipotenus, dia sentiasa nilai dia adalah C. Sentiasa C. Dia tak boleh letak B, A atau B.
Jadi kalau dia panjang selain daripada C, kita boleh letak A atau B. Macam tu. Contoh 5 cm ni kita nak letak nilai A pun tak ada masalah. Nilai B ni kita nak letak nilai 3 cm ni kita nak letak B pun tak ada masalah. Okey. Jadi bila kita nak cari panjang PR, kita kena tengok panjang PR dia apa? Iaitu hypotenuse. Bila hypotenuse, kita kena cari A tambah B, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C. Sebab kita nak cari nilai C sekarang ni, PR. Jadi 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2, kita akan dapat panjang PR. Kuasa 2. Okey, jadi 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Boleh terus tekan kalkulator. 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2, kita akan dapat 34. Okay, 34 sama dengan PR kuasa 2. Okay, jadi kita nak panjang PR sahaja. Bila nak panjang PR, kita kena punca kuasa 2 kan? 34 ni. Punca kuasa 2 kan dia. Sebab kita tak mau kuasa 2 dekat PR. Kita nak PR saja, tak ada kuasa 2, kuasa 3. Okey. Jadi punca kuasa 2 kan 34 ni kita akan dapat panjang dia lebih kurang 5.83 cm. Macam itulah kalau dia minta panjang. Okey. Kita tengok dalam buku teks. Contoh 4. Okey, contoh 4. Dekat sini dia bagi satu segitiga bersudut tegak iaitu PQR. Okey, dia suruh hitung panjang PR. Macam tadilah, Ustazah dah abang dah. Kalau dia minta panjang PR, kita tengok panjang PR ni apa? Hypotenuse ke, sisi lain ke? Macam tu. Jadi kalau PR ni adalah hypotenuse, kita boleh guna formula teorem Pythagoras iaitu A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, itu panjang PR. Jadi kita masukkan nilai A dan nilai B dia yang ni. Dan yang ni adalah nilai C. Okey, so PR sama dengan 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. So kita akan dapat, selesaikan kita akan dapat 17. Jadi panjang PR dia ialah 17. Macam tu. Soalan B, dia minta sin PRQ. Mana sin PRQ? PRQ. Mana sudut PRQ? Kena tentukan dulu sudut PRQ. PRQ. Okey, sudut dia yang ni. Jadi, nak cari sin. Sin PRQ. Sin untuk sudut PRQ. Sin tu apa? Sin apa dia punya nisbah dia? Apa per apa? Sin tentang per hypotenuse. Jadi, mana sudut bertentang dengan mana sudut hypotenuse daripada sudut PRQ? Yang bertentang dengan PRQ, 15. Hypotenuse, 17. So, sin PRQ sama dengan 15 per 17. Macam itulah. Untuk cos pun sama. Cos PRQ. Kalau dia kata cos PRQ. Cos apa? Bersebelahan per dengan hypotenuse. Jadi mana sisi sebelah, mana sisi hypotenuse? Sebelah daripada PRQ ialah 8 cm. 8 cm. Jadi 8 per 17. Okey, sama. Tan pun sama. Kita kena ingat apa formula tan. Apa dia punya nisbah bagi tan. Tan bagi PRQ ialah tentang per dengan bersebelahan. Jadi apa sisi bertentang? 15. Sisi PR, QPR. Soalan dia QPR. Okey, kalau dia kata sisi PRQ. Carilah mana yang bertentang, mana yang bersebelah. Contoh kalau PRQ. Tengok sudut PRQ.
Saya tak ikut cara buku teks ni. Sudut tan QPR. Dia tulis tu kat QPR. Tapi saya tulis PRQ juga. Tak apa. Cari kat mana sudut sisi bertentangan bagi sudut PRQ. 15. Sisi bersebelahan bagi sudut PRQ 8. So 15/8. Kalau QPR, maksud dia kita tengok dekat sudut QPR. Sudut QPR yang mana? Yang ni. Ini sudut QPR. Jadi daripada sudut QPR, mana sisi bertentang, mana sisi bersebelahan dia? Okay, jadi sudut QPR yang ni. Yang bertentang dengan dia 8. Yang bersebelahan dengan dia 15. So 8/15. Macam itulah.